cakap pasal kita ada buat satu latihan ni tau. Okey Kejap saya share screen sekejap. Okey, saja je. Alang-alang dah tengok dekat 5.3 ni kan. Okey. Okey Okey. Alang-alang kita dah, sepatutnya kita masuk ilmu 4, tapi alang-alang kita dah cakap pasal 5.3 ni, dengan student home tujuan saya, kami ada buat latihan tau. Ada keluar satu soalan kebat ni pelajar. Okey, saya tak perasan soalan terkebat, tapi saya pelik kenapa soalan terkebat. Sebab dekat itu buku latihan, dia letak perkataan kebat bawah soalan tu. Saya pelik. Oh, rupanya saya baru perasan. Silibus lama, buku teks lama, itu bukan kebat. Nota tu ada. Tapi dalam buku teks baru tak ada nota tu. Sebila nota tu tak ada, dia anggap kebat lah. Kamu kena fikir sendirilah. Okay, apakah soalan dia? Okey. Kamu nampak tak dekat 5.3 yang kamu nampak dia, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia ya. Okey Kejap. Okey, reaksi awal terhadap gagasan Malaysia, reaksi tempatan, reaksi negara jiran. Okey. Reaksi tempatan ni ada menyokong, ada menentang. Okey Okey. Reaksi tempatan ni ada menyokong, ada menentang. Okey. Soalan hebat tu yang dikatakan ialah apakah faktor menyokong? Apakah faktor menentang? Untuk ni ke kawasan ni ke? Kan dalam nota kita tak ada tau begitu faktor. Nota kita ada nota secara kalau tengok korang tengok kita tengok dekat nota reaksi. Dia sekadar nota macam ni je. Brunei menyokong, Brunei menentang. Jadi keluarkan kenapa dia menentang daripada sini. Mana ada tajuk faktor menentang? Mana ada tajuk faktor menentang? Okey, dia hanya menentang lagi. Faktor sebab tak ada. Kamu kena keluarkan sendiri. Ini di sini dipanggil kebat nota. Mana jawapan ada. Tapi soalan nota tak ada. Jawapan tu terselit di tengah-tengah. Jadi kamu kena hati-hati pada pelajar. Soalan kebat nota cukup suka twist soalan. Okey, macam ni. Menentang. Kamu kena cari apakah faktor-faktor dia. Dia kat sini ada peristiwa, ada penerangan, tapi faktor tu kamu kena keluarkan. Okey Okey, kalau kita tengok dari nota satu ni. Ini nota slide. Macam biasa. Menentang. Tapi tak ada petaka faktor kenapa Tapi sebenarnya ada dalam tu. Okey. Kita tengok nota yang ni. Okey, reaksi, menyokong, menentang. Yang ni. Nampak tak? Kenapa? Okey, sebab. Nampak akhirnya keluar juga. Nota ni letak sebab. Kenapa orang Sabah menentang? Ini apa? Reaksi awal. Ini menyokong. Ini menentang. Ini sebab dia. Okey, nota ni ada. Cantik. Okey, ini Brunei. Menentang. Okey. Sebab menentang. Nampak? Dia keluarkan. Tapi dalam buku teks tak keluarkan tau. Okey. Okey. Saya menentang. Kat sini pun dah sikit je ada nota dia. Okey. So jom kita maju kita 5.4. Okey. Kita tinggalkan reaksi, kita ceritakan pasal. Sebenarnya ada berapa langkah? Okey, kat sini ada beritahu ada berapa langkah. Okey, basically kejap Okey, dalam ni pun ada tunjuk. Okey, nampak ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Saya kamu kena, okay, dia bukan masalah flow. Jangan salah faham, langkah ni bukan pertama, kedua, bukan. Diorang buat benda ni serentak. Tak tentu tu. Nota dia pun tak susul sebenarnya. Okay, kenapa siri lawatan yang terawal? Sebab itulah langkah terawal yang kita ramai buat. Okay, dia umumkan bulan Mei, bulan Julai terus pergi Sarawak dengan Sabah, jumpa pemimpin kat sana, terangkan apa sebenarnya niat dia. Okay. Sekarang ni, okay, kita nampak ada 6 langkah. Kita akan lihat hari ni betul-betul tahu. Kalau saya nak korang semua faham apa benda setiap langkah ni. Jangan lepas sebab apa, langkah foundation ni adalah soalan favorite essay. Setiap langkah ni, dia boleh keluar essay antara salah satu. Kata essay tak tanya JAK ke, nak tanya Kuabok ke, nak tanya rundingan London, tak adalah. Rundingan London dengan referendum Singapura ni pendek. Jadi kalau nak keluar essay ke, mungkin dia akan gabungkan soalan ke apa ke ya. Tapi jangan saya tengok yang besar siri lawatan, JSKM besar, Kuabok besar, JAK besar. Ini semua boleh keluar essay. Jadi hati-hati. Saya beritahu awal ya. Jadi korang kena faham JSKM apa benda. Okey, lawatan senang lah. Korang faham lawatan tu apa kan? Pergi melawat. Okay, Tapi JSKM, jawatan kuasa ni, tujuan dia, siapa yang ada dalam tu, apa kesan dia, apa yang diorang buat. Okay, referendum, apa yang berlaku ketika itu. Rundingan London, apa yang berlaku. Apa kesan Rundingan London? Kesan dia wujud Suruhanjaya Kobol. So Kobol ni buat apa? Siapa dalam Kobol, siapa yang buat kerja, apa kerja dia, apa laporan dia. Okay, dan JAK pula apa benda pula. Kita tengok. Jadi kena benda ni. Okay, kalau saya cakap benda ni, kalau korang tak ada jawab, maksudnya korang kena tengok. Okay, bila korang tengok nanti, kalau saya cakap benda ni, korang tak ingat, korang kena tengok lagi. So maksudnya benda ni penting. Sebab benda-benda tu semua boleh ditanya sesuka hati macam tu saja. Okay, sama ada kat struktur ke, kat essay ke. Okay, jom. Kita akan pergi detail ya. Okey, 54 langkah pembentukan Malaysia. Sebelum mula sembang pasal 6 langkah itu, tolong notify, tolong beri maklumat, tolong dekat Singapura nak bagas. Ya, dia bukan agung mutlak. Jadi sebagai solusi apa dia satu dia orang semata-mata dia kena dengar adakah keputusan dan pengumuman dia mendapat sokongan orang tangan sendiri. Jadi apa dia buat? Kamu tengok 16 Oktober ni. Sebagai seorang Perdana Menteri yang ingin membuat suatu benda yang baru melibatkan negara, dia kena dapatkan sokongan atau pandangan daripada 16 Oktober sampai 61 ni, dia bentangkan dekat Dewan Rakyat. Macam sekarang tengah ada sidang Dewan Rakyat kan. Okey. Kalau siapa yang tak tahu tak apalah. Okey. So ada pembentangan di Dewan Rakyat So akhirnya mendapat sokongan majoriti. Okay, cadangan dia bentangkan cadangan dia, perancangan dia, akhirnya semua 52 orang ahli parlimen dan Dewan Rakyat setuju. Kenapa saya kata 52 orang? Sebab masa ni 52 orang ni bertanding kursi kaya. Sikit tak ramai 52, sekarang dia banyak. Okay. So dia mendapat sokongan. Okay. Dia mendapat parti pangkang. Okay. Dalam Dewan Rakyat okay. Dia juga mendapat parti yang tak menang pilihan dia, dia juga mendapat sokongan. Okay. So, dalam Dewan Rakyat. So bila dah dapat persetujuan, barulah dia boleh rancang apa nak kena buat seterus-terus. Okay. Korang nampak tak topik berkaitan dengan pembentukan Malaysia? Okay. Para pelajar, untuk makluman benda ni, negara kita pergi dekat arkib England, apa ni? National Archive United Kingdom. Ini sebutan dia archive, bukan jangan sebut archive. Sebutan dia archive. Archive ni dalam BM arkib lah.
Macam koleksi simpanan, macam store dokumen, archive. Okay, so arsip negara, arsip kebangsaan, United Kingdom. Korang bayangkan benda ni ada kat sana. Korang nak tahu negara kita setiap tahun akan buat kajian, orang-orang terlibat dengan sejarah akan sentiasa kajian dari semasa ke semasa, dan diorang akan pergi cari ke seluruh dunia. Okay, kalau diorang perlu pergi Jepun lah. Dapatkan info-info tentang zaman Jepun. Pada zaman kemerdekaan yang British, diorang akan cari mana terlibat. Kalau jumpa dekat England, kita beli dengan harga pound sterling semasa. Dan benda ni kita wajib buat salinan, letak dekat archive, letak satu salinan. Original kita bawa balik. Top secret ni. Benda ni ada dekat. Okay. Jadi kalau korang benda yang ada dalam buku teks korang ni, saya boleh kata adalah benda yang dapat dalam tempoh lepas. Baru lagi dapat. 10 tahun lepas. Kalau sekarang 2021, benda ni dapat 2000. Kita tahun aku dapat 2010. Awak tak rasa lambat ke? Memang lambat tak? Okay. Kenapa saya tahu benda ni? Ada cerita dia. Saya pernah tengok dalam video salah seorang pejuang sejarah negara, orang UMNO. Okay, dia pernah buat talk dalam persidangan UMNO, dia pernah cakap pasal benda ni. Okay. Jom, sambung. Okay. So step pertama, siri lawatan. Okay. Untuk memudahkan kefahaman, senang cerita je. Awak nampak tak ada anak ni? Itu lawatan timbal balik tau. Mula-mula yang lawatan pertama, Tunku Abdul Rahman pergi Sabah Sarawak. Okay. Lawatan itu, pemimpin orang Sabah Sarawak yang dah dengar penerangan Tunku Abdul Rahman kata, betul ke tu? Tengok. Turut. Jauh ke mana mereka cakap apa yang Tunku Rahman cakap, mereka tidak percaya. Mereka turun. Leaders, the gang of leaders between the Sabahans and the Sarawakians. Okay, mereka turun tanam. Jadi apa yang berlaku tanah Melayu yang Tunku Abdul Rahman cuba nak bantu Sabah dan Sarawak. So, ni satu, so November sampai ada carta alih supaya saya tertanya kenapa lawatan pertama dan lawatan kedua sangat jauh beza. Apa yang berlaku kawan itu sabar lagi belum pada kedua ni, maksudnya banyak dapat di Sabah dan Sarawak yang mula dah memahami apa sebenarnya rasa Malaysia. So mereka turun padang datang lawas melihat sendiri. Saya suka dengan nama ni, Temenggung Juang Anak Raking. Dia adalah sok ngomong good. Itu kalau bukan kamu ini. Ya. Mungkin ini apa-apa, mungkin nak buat mungkin aman. Kalau tu Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba adalah individu ahli-ahli politik yang bukan di bawah UMNO. Okay. Saya tak pasti Ghaffar Baba di bawah UMNO. Dr. Al-Helmi ada di luar UMNO. Di sini menunjukkan bahawa walaupun berbeza parti politik, ada ahli-ahli politik yang cuba menyokong kerja-kerja Tunku Abdul Rahman, backup dia kepada orang Sarawak Sabah. Sebenarnya apa ini rasa Malaysia, apa yang mereka nak buat. So siri lawatan adalah sangat-sangat membantu dalam langkah pembentukan. Bagi langkah ini berlaku pada tengok langkah ini tak jauh itu sebab kita boleh kata JSM
SKME kawan ini benda ni siapkan pastinya ada lupa lebih. Okey, macamnya para pelajar. Uh, saya rasa untuk solution ni saya rasa saya kena tutup kamera. Mungkin bila tutup kamera mungkin dia lagi apa? Lagi smooth, lagi lancar. Sebab saya pakai internet handphone, dia pakai hotspot. Mungkin agaknya berat agaknya. Okey. Okey, hopefully korang tak ada masalah kalau saya tutup kamera ya. Okey, tak apa. So saya akan share balik. Okay, mungkin tadi kamu terlepas cakap kat mana kan? Saya pun tak pasti last bila korang dengar saya cakap. Tadi sangkut-sangkut tadi lekat tadi kat mana? Sebab saya dah mula masuk JSKM dah. Tadi siri lawatan kan? Okay, saya dah masuk langkah kedua dah JSKM. Okay, tadi Julai 1961 siri lawatan. Oh yo. Maksudnya jauh lagi lah. So, maksudnya siri lawatan kedua belum lagi lawatan ketiga belum lagi kalau belum saya patah balik. Oh belum, okey. Terima kasih. Okey. Maksud dah lama lah sangkut ni. Okey. Okey, kalau macam tak apa, saya akan selesaikan dengan cara okey, ni. Apa? Okey, ada student tanya Assalamualaikum cikgu, saya tanya. Okey, teruskan sarah anda ni. Nak tanya apa? Ada GP, ada grup ke? Ada ada grup. Siapa yang tak ada dalam grup? Macam mana kamu macam mana saya pun nak cakap macam mana. Sebab saya bukan admin. Ya ada grup WhatsApp, kita ada grup WhatsApp. Kamu boleh sertai. Sekejap Sekejap ya. Grup Home 5 full cikgu. Okey, kejap ya. Okey, siapa yang tak ada dalam grup ni, yang grup Form 5 full ni, saya pun sebenarnya tak tahu lah boleh join lagi ke tak. Nanti saya tanya admin macam mana nak buat. Okey, sebab saya tak silap saya kita ada 5 grup, kata 5. Kita ada 10 grup, yang mana 10 grup ni pecah pada 2 kelas. Satu kelas cikgu lah, satu lagi kelas cikgu lain. 5 grup dengan saya, 5 grup dengan cikgu seorang lagi. Saya pun jadi mungkin apa yang kamu dapat link tu tak tahulah, link tu untuk 5 grup ke tak. Saya pun tak pasti nanti saya dapatkan feedback balik. Macam mana awak dapat link ni? Awak boleh join ni? Awak dapat link kat mana Kawan-kawan share ke? Ada satu cikgu Naim bagi. Oh, korang ni grup 5, 6, 7, 8.
Try masuk. Oh, ya ke? Okey. Saya pun tak tahu lah macam mana nak solve benda ni nak selesaikan masalah ni. Memang link 5, 6, 7, 8 ni semua penuh Oh, grup 5 full cikgu. Okey. Oh, okey. Oh, patutlah grup 6, 7, 8 ni jangan cikgu seorang lagi. Saya rasa link grup 4, grup 3, grup 2 ada kot. Try masuk. Okey. Ambil nombor saya. Nanti siapa yang tak ada grup, WhatsApp saya. Saya akan try bagi link untuk grup 4, grup 3, grup 2, grup 1. Mana tahu ada kosong ke, try masuk. Okey. Ini nombor telefon saya Apa pun ada masalah tanya je saya. Nanti saya sampaikan, saya boleh tanya admin macam mana. Okey. Okey. Saya akan patah balik sepatutnya pada tadi siri lawatan. Okey, siri lawatan Siri lawatan. Okey, siri lawatan yang kedua, yang ketiga, yang keempat ni sebenarnya adalah satu siri lawatan yang membalas-balas Siri lawatan kedua ni dia membalas siri lawatan pertama. Bila Tunku Abdul Rahman lawat Sabah dan Sarawak menerangkan apa maksud pengumuman dari itu. Bila pemimpin Sabah dan Sarawak dengar, ya pahal Tunku Rahman ni nak kata nak gabung, kita tak ada cakap apa-apa kita pun dah pahal. Nah, itu Rahman dengan secara respeknya datang jumpa para pemimpin. Oh, kesalahan bahasa Melayu tu. Para pemimpin di Sabah Sarawak terangkan apa dia. So jadi mungkin dengan keadaan politik yang berlaku di Sabah dan Sarawak, mungkin mereka mengambil masa untuk melihat dan mempercayai sendiri, sehingga mereka mengambil masa lebih daripada setahun. Tahun depan bulan Ogos 62 barulah mereka datang turun padang, tengok sendiri depan mata mereka apa yang dikatakan dan cuba diterangkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun lepas, Julai 61 tu. So diorang turun padang nak lihat sendiri apakah kemajuan yang wujud di persekutuan sendiri. Okey. Dan kenapa saya kata tahun 60 ni mereka dah mula setuju? Sebab ketika ni idea-idea gagasan Melayu ni dah mula banyak tersebar kat Sabah Sarawak tentang apakah tujuan sebenar. So tahun depan barulah banyak parti-parti politik Sabah Sarawak mula menyokong gagasan ni, jadi mereka turun padang tengok sendiri tanah Melayu macam mana. Okey. Daripada lawatan ini mungkin Tunku Abdul Rahman mendapat respon daripada Sabah dan pemimpin-pemimpin yang buat lawatan tentang apakah yang permintaan mereka ke, isu mereka ke. Jadi sekali lagi, Tunku Abdul Rahman pada siri lawatan ketiga, dia pergi tengok sendiri apakah yang berlaku di Sabah Sarawak depan mata dia. Kali pertama dia cukup je. Tapi kali kedua dia pergi Sabah Sarawak ni, dia tengok macam mana keadaan Sabah Sarawak. Supaya dia nak dapatkan data, supaya dia boleh bawa balik dekat tanah Melayu, bincang dengan barisan kabinet dan juga geng-geng politik yang bersama dengan dia. Macam tu. Okey. So itu siri lawatan. Dia berkait rapat. Okey. Dan mungkin dari rentetan daripada lawatan Tunku Abdul Rahman yang pergi Sarawak Sabah ni dah dapat data apa yang masalah berlaku di Sabah dan Sarawak. Mungkin ahli parti politik lain mereka cuba untuk menunjukkan sokongan kepada Tunku Abdul Rahman yang mereka juga menyokong gagasan Malaysia. Dan kalau kamu nak tahu, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ni dan Ghaffar Baber ni, mereka bukan di bawah UMNO. Saya tak pasti Ghaffar Baber, saya tak ingat sangat pasal ni, pasal situasi UMNO zaman ni. Tapi Dr. Burhanuddin Al-Hilmi adalah daripada parti PAS. Okey. Jadi mereka sendiri turun Sabah Sarawak sebagai tanda untuk membantu Tunku Abdul Rahman menerangkan apakah maksud gagasan Malaysia. Jadi maksudnya bukan kerja UMNO seorang, bukan kerja parti perikatan seorang. So maksudnya gagasan Malaysia ni mendapat bantuan daripada parti-parti politik lain yang sebenarnya niat mereka setuju dengan gagasan Malaysia.
So maksud siri lawatan ini bukan saja melibatkan Tun Abdul Rahman tapi juga melibatkan parti politik lain So next. Wujud kesetaraan politik. Okey So kat sini ada gambar penyata suruhan dari penyata Borneo Utara dan Sarawak. Okey, kalau belajar gambar ni sebab takut sebab tak ada penerangan. Dia tak tajuk tu. Apa salah apa? Kalau dapat siapa tak Google ni saya rasa ada bila orang tu Sarawak ya seluruh jadi penyiasat yang ada di Borneo Utara dan Sarawak, di Sabah dan Sarawak, yang mereka boleh pujuk orang Sabah Sarawak, yakinkan mereka yang mereka nak bergabung bersama-sama dengan Tanah Melayu. Okay, mereka nak orang Tanah Melayu bersedia untuk bergabung dengan Sabah Sarawak. Mungkin ini maksud dia. Laporan dia diorang pergi buat penyiasatan kat sana. Okey, sekarang kita pergi usaha kedua. Usaha kedua iaitu JSKM. Jawatan Kuasa Sifti Kawalan Malaysia. Okey, nampak tarikh dia 23 Julai 1961. Kalau tengok Tunku Abdul Rahman pergi buat lawatan yang pertama pun Julai 61 juga. Jadi maksudnya usaha ini dilaksanakan dengan sangat awal. Tunku Abdul Rahman dia berucap dekat Singapura mengumumkan tu bulan 5. Bulan 7 dia buat lawatan. Bulan 7 juga ada satu grup jawatan kuasa yang nak cepat-cepat nak terangkan keadaan sebenar apa yang berlaku. Okey. Okey. So nampak ini JSKM So manakan nota ada ayat dia panjang, saya nak pergikan nota bentuk satu lagi. Okey, ini dia. Okey, JSKM. Kalau saya sangkut lekat ke kamu buka mic cakap kuat Saya takut saya tak dengar. Okey. So okey, diorang ada ahli parlimen Commonwealth. Okey. Siapa yang tak faham benda ni zaman sekarang mungkin tak wujud dah, tapi zaman dulu mungkin wujud. Ketika ni mungkin sebab tahun 70 para pelajar dengan sini Tun Razak, kita punya Perdana Menteri kedua, Bapa Najib, Tun Razak, our second Prime Minister. Kita tahu kan dia ada gelaran dia Bapa saya betul lupa. Tunku Abdul Rahman Bapa Kemerdekaan, Tun Razak Bapa Pembangunan. Pembangunan. Tiga. Okey, Bapa Pendidikan tak ingat. Okey. Kita tak apalah. Okey. Okey. Next tahun 70 dia ada kaitan dengan benda ni Tahun 70 Tun Razak kita dah mengisytiharkan bahawa kita tidak lagi memihak kepada mana-mana negara kat dunia. Okay, kenapa saya kata memihak untuk makluman korang, tahun 61, tahun 65, tahun 68 kita masih lagi pro barat. Kita masih lagi geng dengan Britain. Untuk makluman awak apa maksud pro barat dengan geng Britain tu? Sebab masa ni pengaruh komunis tengah kuat. Jadi kita tak nak bagi tahu dunia yang kita ni geng komunis. Okey. Sebab kita ada pengalaman kita diserang oleh komunis. Kita ada berlaku darurat. Bab 6 Tingkatan 4 buku teks. Kalau korang ingat lagi. Okey. Jadi pada zaman ni memang kita adalah pro barat tau. Kita pro barat, kita pro British, kita pro Perancis, kita pro US, semua pro lah. Dan kita juga masih lagi di bawah perjanjian ketenteraan dengan British. So apa-apa berlaku, British akan support dengan tentera. Sebab tu Sabah dengan Sarawak dan juga Singapura tak ada yang confident sebab kita ada protection British. Dan ada juga yang tak confident sebab macam kita dipergunakan oleh British. Tapi Filipina, Indonesia dan juga Filipina dan Indonesia lah. Dua negeri ni tak puas hati sebab diorang rasa kalau kita buat macam ni, British akan ambil kesempatan. Itu pendapat Filipina dengan Singapura.
Kita akan lihat ada 5 poin nanti. Okey Okey, tak apa. So, jadi kat sini, sebab itu kamu nampak ada perkataan Parlimen Commonwealth dekat Singapura. Dekat Singapura masih lagi menjadi tapak kepada operasi-operasi British. Sebab tu ada perkataan Commonwealth. Siapa tak faham, Commonwealth ialah kesatuan negara-negara yang pernah dijajah British, termasuk Australia, New Zealand, India, Afrika Selatan. Bekas-bekas tanah jajahan British diletakkan di bawah satu di bawah satu pertubuhan antarabangsa, dipanggil sebagai Commonwealth. Ini macam satu grup geng-geng lah, bukannya jajah pun, dia geng-geng je. So diorang buat meeting kat Singapura. So diorang nak bantu. Sekarang ni bayangkan Commonwealth ni punya besar, ada Australia, New Zealand apa semua. Mereka nak bantu tanah Melayu supaya dapat bergabung dengan Sabah dan Sarawak dan Singapura. Bayangkan benda ni besar tau, Parlimen Commonwealth ni. Nak bantu kita So JSKM ditubuhkan, Jawatan Kuasa Siti Kawalan Malaysia. Dia ada istilah bahasa Inggeris dia, ada kat sini. Tu, MSCC. Okay, tak apa guys, dalam SPM nanti kamu jangan risau. Dia akan tulis dua. Dalam exam, dia akan tulis dua. So kamu dalam exam pun kalau kamu tak tulis penuh, kamu tulis JSKM pun diterima, jangan risau. Okay. Tapi tak tahulah kod cikgu awak suruh tulis full, tulis lah full. Tapi pada pendapat saya, kamu tulis JSKM pemeriksa faham, jangan risau. Okay. Ataupun kamu tulis MSCC pun pemeriksa faham. Tapi dalam soalan dia akan tulis dua ni. Dia akan tulis dua. Dia tak akan tulis satu je, takut kamu tak perasan apa benda ni. Kalau dia tak tulis English, dia akan tulis BM. Kalau tulis BM, saya rasa semua orang ingat. Okay. Okay. So, patah balik. So, dorang ni apa benda? Okay, dorang meeting 4 kali setiap negeri. Sabah, Jesselton, nama lama Kota Kinabalu. Siapa tak tahu, Jesselton nama lama Kota Kinabalu so ni Kota Kinabalu. So dorang meeting kat Sabah satu, Sarawak sekali, KL sekali, Singapura sekali. Dorang meeting 4 kali. Apa benda dorang meeting ni? Ni dia. Bila cakap pasal soalan esei, saya kata JSKM ni adalah favourite soalan esei. Pertama, okey, jumlah mesyuarat awak kena ingat. Lepas tu tujuan dia ni, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F. Paling kurang 3F kena ingat lah. 3 tujuan. Okay. Mengumpulkan pandangan orang ramai, meyakinkan orang Sabah Sarawak. Okay. Sebarkan maklumat tentang apakah Malaysia sebenar. Okay. Lepas tu nak cepatkan gerakan-gerakan aktiviti, menyebarkan fahaman apakah Malaysia sebenar. Ni, kelima ni kan. Tu, diorang menggalakkan semua orang menyebarkan. Zaman ni mana ada Facebook, mana ada WhatsApp nak share-share. Jadi kena share manual, orang sebarkan mulut-mulut. Jadi diorang nak memupuk aktiviti penghebahan melalui radio, akhbar, majalah apa semua. Zaman ni yang ada media sosial, media cetak je lah. Kan? Media cetak dengan media siaran, TV dengan radio. Media internet tak ada kan? Okey. Okey, nak tweet tak ada Okey. So siapa ahli dia dalam ni yang bermesyuarat kali ni, siapakah mereka? Confirm lah daripada orang Tanah Melayu, orang Singapura, orang Sarawak, Sabah. Okey, Donald Stephen anak Kalang Langkan. Anak Kalang Langkan nama penuh dia. Dia adalah Sabah punya orang, dia pengerusi. So bayangkan 4 kali dia orang meeting, 2 kali dia dah setuju dah. Okay, maksudnya 2 kali dah setuju. Sabah dah setuju, Sarawak setuju, Singapura pun setuju. Bayangkan jadi meeting ketiga, meeting yang keempat, ini dia. Ini tujuan mereka ni. Tujuan mereka dan peranan mereka teruskan. Okay, mendapat sokongan terhadap negara Malaysia. So JSKM dan saya nampak pelajar. Korang akan tanya, cikgu sebenarnya apa benda cikgu memekak, cikgu melalak ni apa benda semua kan? Okay, apa benda yang korang nampak JSKM ni sebenarnya, korang nampak dia buat awal lah 1961. Okay. Tadi saya kata siri lawatan. Ni siri lawatan. Okay. Tunku Abdul Rahman, dia pergi Sabah Sarawak, dia bertemu semua Okay, lepas dia bertemu semua ni, okay, dia beritahu dia nak buat satu jawatan kuasa, JSKM. Okay, JSKM ni dia kata apa? Okay, dia jumpa orang pemimpin Sabah, dia jumpa pemimpin Sarawak,
Kata saya ni bersama dengan pemimpin Singapura nak buat satu jawatan kuasa, kita nak bincang sebenarnya apa benda, kenapa kami nak ajak gabung sebagai negara baru. Jadi pemimpin Sabah dan pemimpin Sarawak setuju. Okey, sebab apa? Nak menerangkan rancangan Menteri Malaysia ni, orang kena meeting. So melalui cara apa dia? JSKM. So daripada rentetan daripada Tukar Rahman pergi jumpa Sabah Sarawak lawatan tu, maka diorang meeting dengan dalam bentuk jawatan kuasa baru, JSKM. Ni kena faham ni. So JSKM ni adalah satu meeting yang melibatkan wakil Sabah, wakil Sarawak, wakil Tanah Melayu termasuk Tukar Rahman dan juga wakil Singapura duduk satu table bincang. Bincang apa sebenarnya gagasan Malaysia ni, tegangkan balik A sampai Z. Dan alhamdulillah tak perlu lama pun, 2 kali meeting dah dapat sokongan. Ini muka-muka orang ni, sebahagian ahli JSKM. So maksudnya bukan sikit, ramai tau. Ramai. Ini gambar sebenar. Gambar sebenar. Dapat archive, dapat benda ni. Ini gambar rare ni, tak pernah wujud dalam buku tak sama pun. Gambar diorang meeting. Dan saya suka JSKM ni, nama dia Setia Kawan tu sebab apa tau? Diorang buat meeting, Sabah pergi sekali, Sarawak pergi sekali, Singapura pergi sekali, Tanah Melayu pergi sekali. Kenapa diorang buat 4-4 ni? Sebab bila dia buat dekat setiap negara, itulah bila buat kat Sabah, bukan semua orang Sarawak, orang Singapura dan orang Tanah Melayu boleh pergi. Jadi nak bagi puas hati semua orang, diorang buat meeting 4 kali, biar semua orang boleh join meeting tersebut bila buat dekat tempat mereka. Jadi semua orang puas hati. Okay? Macam tu kan. Okay, so itu pasal langkah kedua, pasal macam mana nak bagi geng-geng pemimpin ni faham supaya diorang boleh terangkan rakyat mereka. Okay, sekarang referendum Singapura. Okay, referendum Singapura ni kalau tengok tahun 62 kalau kita tengok dekat sini, JSKM ni 1961. Kalau tengok dekat sini, lawatan-lawatan ni pada 62. Okey, nampak Ogos 62. Ini Sabah Sarawak dan Tanah Melayu. Ini November. Sekejap Okey, ini November. Maksudnya, di antara tengah-tengah ni, ada satu langkah yang telah mereka buat. Iaitu orang Singapura. Okey, Lee Kuan Yew Okey, Lee Kuan Yew, rundingan antara Kerajaan Persekutuan Melayu dengan Singapura yang diadakan pada bulan Ogos 62. Okey guys. Okey. Saya rasa kan rundingan Tanah Melayu dengan Singapura pada Ogos 62 ni, ini adalah JSKM. Bila JSKM diorang mencorak 4 kali tu. Diorang mencorak 4 kali kan. Okey, diorang mencorak 4 kali. Tak diterangkan detail. Okay, berapa kali tarikh ni kat mana, kat Tanah Melayu meeting bila, Singapura meeting tak diterangkan detail. Tapi pada Ogos 1962, Persekutuan Tanah Melayu ada buat rundingan dengan Singapura. Okay, saya rasa ini juga adalah kerja-kerja JSKM juga. Okay, mereka pergi Singapura buat meeting. Okay, so apa dalam buku tu dia kata? Okay, dia kata apa? Okay, hingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Okey. So, satu referendum diadakan di Singapura pada awal. Okey. So, sekarang ni pada bulan September 1992 ni mendapat persetujuan Singapura Okey, bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Okey, kenapa benda ni berlaku? Kenapa ada bentuk pilihan Singapura nak menyertai Malaysia ni? Kenapa diorang buat referendum? Siapa tak faham referendum bermaksud pungutan suara. Memungut suara rakyat, membuat survey kepada rakyat. Okey. Tanya setuju tak setuju dengan Malaysia. Sebab kalau kamu tengok sini keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat ditetapkan oleh kerajaan Singapura. So, diorang ada syarat-syarat ni. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. So, sebenarnya rakyat-rakyat Singapura ada syarat-syarat mereka nak join Malaysia. Okay, nak bergabung dengan Malaysia. Tapi saya nak patah balik kat sini. Reaksi Singapura guys. Ni. Ini reaksi Singapura. Okey ni. Okey, ini reaksi Singapura Okey, reaksi Singapura ni yang menyokong tak ada masalah. Yang menentang. Saya ada cakap di tu.
Okey, dia kata dia menentang gabungan ini kerana menganggap pembentukan Malaysia ni adalah seperti penjajahan baru. Jadi untuk mengelakkan rasa benda ni, diorang cadangkan apa? Pandangan rakyat diperoleh sebelum Singapura membentuk Malaysia. So tanya rakyat betul-betul. Disebabkan penentangan Barisan Sosialis ini, maka tercetuslah idea nak buat referendum. Pungutan suara. Okay, so bila diorang buat, bila rundingan diadakan di Singapura, Ogos sampai bulan September, lebih kurang sebulan atau 2 bulan, akhirnya apa? Singapura berjaya menyertai, setuju untuk menyertai. Dalam persetujuan ini, apa detail dia? Ni. Semasa dalam tempoh tadi, apa yang berlaku? Di awal September, satu referendum diadakan, diorang bagi pilihan kat rakyat. Diorang buat pungut suara, dalam pungut suara tu ada pilihan A, B, C, contoh-contoh jadi diorang pun buat referendum, buat pungut suara dalam tempoh beberapa hari ke minggu ke, diorang collect daripada semua rakyat Singapura. Saya tak pasti macam kaedah dia, tak diterangkan macam detail dia, tapi dalam buku teks lama diorang ada terangkan detail tau. 1/3 rakyat Singapura macam ni, 1/3, 1/2, saya tak ingat. Tapi majoriti semuanya menyokong walaupun ada yang bersyarat. Okay, so kau baca ni, keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Singapura dan Persatuan Melayu. So ada syarat-syarat dia. So ini pilihan-pilihan dia. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. So ini referendum. So guys, selain daripada segi lawatan, selain daripada JSKM punya meeting, pungutan suara telah dibuat. Tanah Melayu telah berunding dengan Singapura. Kamu kena ingat, Singapura ni memang ada yang menyokong, tapi bukan semua. Itu parti yang merintah saja, parti yang nak menyokong. Tapi parti yang tak menyokong, yang tak merintah, mereka tak nak. So, diorang berunding betul-betul. Kali ni rundingan melibatkan semua pihak, parti yang menyokong, yang tak menyokong. So, daripada rundingan ni, awal September diorang buat satu pungutan suara, buat, dapat keputusan, akhirnya majoriti rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung. Walaupun ada syarat-syarat, ada yang memilih syarat-syarat. Tapi tetap bersetuju. So itu langkah ketiga. Langkah keempat. Ini pasal isu Singapura pada bulan Ogos 1962. Tapi korang tengok pada bulan November 1961. Tak lama lepas bila ni? Tak lama lepas JSKM ditubuhkan. Tak lama juga lepas, kat sini tak ada ya. Kalau share dekat saya punya, tak apalah. Kenapa? So, yang penting pada tahun yang sama Tunku Abdul Rahman umumkan bulan Mei 1961. So, pada bulan November, British. Diorang buat kat London ni. Diorang buat kat London ni. Tunku Abdul Rahman, geng-geng ni pergi London, terangkan dekat British. Apa yang diorang cuba buat. Rundingan berhubung dengan Malaysia. Jadi kat sini London kata diorang sokong, diorang sendiri nak bantu kita. Kalau kamu betul nak buat Malaysia, kami boleh. Sebab kamu kena ingat London, diorang ada pandangan mereka sendiri tentang gabungan ni. Mungkin London dekat England, British, diorang ada plan macam mana dekat Sabah, macam dekat Sarawak, macam dekat Singapura. Tapi kali ni mungkin Singapura, Sabah, Sarawak nak benda yang berbeza. Jadi saya rasa Tunku Abdul Rahman dia membawa suara bila dia buat lawatan kat sana, bila ada JSKM meeting kat Sabah, Sarawak apa semua, Tunku Abdul Rahman dia membawa suara-suara rakyat Sabah, Sarawak dengan Singapura ni menerangkan keadaan London macam mana gabungan tersebut. So London kena tahu, kena aware. Dia tak boleh setuju macam tu, dia nak tahu apakah situasi, kenapa Sabah, Sarawak ada yang menentang, kenapa ada yang menyokong. Dia nak tahu benda tu. Jadi disebabkan benda tu, London disetujui untuk bantu kita. Macam mana nak mempercepatkan gabungan. So daripada rundingan London, Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman dan juga London dah mencapai kata sepakat, diorang nak bekerjasama macam mana nak pujuk Sabah Sarawak. So diorang buat apa ni? Diorang tubuhkan Suruhanjaya. Ni. Mereka tubuhkan Suruhanjaya untuk tinjau reaksi penduduk Sabah Sarawak. So Suruhanjaya tu nama dia apa? Suruhanjaya Kobol. Ni dia. So dua ni ada kaitan lah.
So step yang kelima dan step yang keempat dan step yang kelima ada kaitan. Okay, Rundingan London dan juga okay, kesan Rundingan London menghasilkan Suruhanjaya Kobok. Okay, meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah terhadap gagasan. Kali ni penduduk tahu. Tadi JSKM tu antara pemimpin je. JSKM antara pemimpin saja. Bila pemimpin dah bersetuju, barulah pemimpin akan pujuk rakyat. Tapi kali ni British pun bantu tanah Melayu nak pujuk rakyat sekali. Okay. So Suruhanjaya Kobok. Okay. So diorang bentuk pada Januari 62. Okay, 1962. Okay. So saya akan pergi notanya, nampak tak cantik sikit. Okay, ini geng-geng ni JAK sekejap Oh, ni Suruhanjaya Kobok ni gambar orang dia. Okay, tak apa. Okay. Okay, Suruhanjaya Kobok ni dia. Okay. Hasil daripada Rundingan London, Suruhanjaya Kobok ni. Okay, so Lord Kobok ni, pengerusi Sir Anthony Abel, okay, bla bla bla, ke Ghazali Syafi'i, okay. Dia orang terlibat. Gambar dorang ni ada kat sini tadi. Ni gambar dorang. Okay. Orang Pau ni Ghazali Syafi'i. Ni Lord Kobok. Ni nama dua orang tadi apa dia. Okay. Gambar ni ada kat buku teks. Okay. Ni ada laporan-laporan ni. Okay, tak apa, ada kat buku teks. Okay. Okay guys. Ini apa benda Lord Kobok buat ni. Geng-geng Raja Kobok. Okay. Awak jangan salah faham 5 orang tadi tu memang betul lah dia melawat 3-5 pusat. Awak percaya ke orang-orang yang atas-atasan 5 orang ni boleh buat semua kerja yang ada Suruhanjaya Kobok buat? Diorang ni mengetuai bahawa diorang banyak lagi pekerja tau. So kalau kamu tengok laporan-laporan ni, bukan diorang 5 orang je buat, diorang ada pembantu-pembantu diorang ni. So, pusat lawak Sabah. Sama ada. So 30 pusat lawak. Sekat Okey, kejap. Ya, cikgu, sekat. Apa dia? Nasya Fifah? Suara cikgu sekat-sekat. Sekat. Okey, kejap. Kita bagi dia bertenang kejap Aduh, macam-macam lah. Okey, dah clear belum? Dah clear belum? Dah, cikgu. Dah. Okey, sambung. Saya sambung dekat Suruhanjaya Kobok boleh ya? Okey, cikgu. Okey. Okey. So, 35 pusat lawatan. Banyak Memang banyak. Bagi saya banyak Okey, tapi kalau nak ikut logik pun Sarawak dengan Sabah tu besar. So, kira sikit dah sebenarnya benda ni. Okey. Okay guys, untuk exam, untuk korang jawab dalam soalan esei ke struktur ke, Suruhanjaya Kobok ni, kenapa saya kata antara favorite esei? Okay, pertama, okay, kat sini dia tak bagi tahu tujuan lah. Sepatutnya kena cakap tau. Saya nak buku teks sekejap. Okay. Memandangkan dia tak berkata tujuan, korang buat nota sendiri. Tambahlah mana-mana korang tulis sendiri, ini tujuan dia. Memang daripada buku teks lama pun ini tujuan dia. Suruhanjaya ini meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia. Okey.
Ya, ada dalam hasil rundingan London tu. Okay, saya letak dekat in-call message tu So, tujuan Suruhanjaya Cobalt, fungsi dia ada dalam rundingan London Okay, bagi meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah terhadap idea gagasan Malaysia. Nak tengok, nak survey. Diorang akan pergi turun pandang, cek setiap bandar-bandar kampung-kampung Sebab tu ada banyak pusat lawatan tu. 35 kan. Okay. So, kita pergi tengok dekat nota balik. Okay. So, untuk esei tadi yang pertama tujuan dia. Yang kedua, tugas ni. Korang nak kena ingat. Satu markah 35 pusat lawatan. Markah kedua 20 di Sarawak. Markah ketiga 15 di Sabah. Mungkin benda ni pecah kepada 2 atau 3 markah. Untuk tugas ni Okay. Sekejap. Untuk nama tak nak korang ini muka-muka orang ni kan. Ni muka-muka dia. Okay. Untuk nama nak korang kena ingat ni. Sekurang-kurangnya ingatlah nama Lord Cobalt Ngurusi. Dan ingatlah nama orang Melayu dia, Muhammad Ghazali Syafi'i. Terpulang kepada korang. At least ingatlah satu atau dua nama. Okay. Okay. So itu satu markah. Ingat nama satu markah. Sorry. Okay ni. Okay, lepas tu markah kedua dengan markah ketiga di tugas dia. Okay, kat sini mungkin ada 2 markah, 3 markah. Okay. Sekarang katalah kita dah ada 3 markah. Esei 8 markah. Mana nak ambil lagi? Okay, jom. Okay. Laporan Jun 1962. Okay, laporan Okay. Kat sini poin pertama 2/3 menyokong pendudukan Malaysia, 1 markah. Okay. So ini 1 markah. Okay. Syorkan agar perlembagaan PTM 7 jadi ke asas perlembagaan persatuan baru. Okay. Okay. Ini nombor 2. Okay. Yang ni diserahkan ada markah jugalah sebenarnya, baru saya perasan. So laporan Cobalt dia menyerahkan laporan tersebut. Suruhanjaya 5 orang tadi tu, diorang buat report, diorang serahkan kepada British dan juga Persatuan Tanah Melayu. Apa hasil mereka? So dalam laporan dia, ini markah pertama, ini markah kedua, ini markah ketiga. Okay, syorkan maksudnya diorang buat cadangan Diorang cadangkan supaya perlembagaan yang 7 ni dijadikan perlembagaan Malaysia. Cuma campur-campur sikit apa request Sabah dan Sarawak. Okay. Dan nombor 3 ini cadangan mereka. Ini benda penting. Ini korang tak boleh lepas ni. Okay. Cadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah. 1 markah. Siapa yang tak faham kat sini okay, para pelajar, walaupun Sarawak dengan Sabah join Malaysia, tapi diorang nak bebas tau, diorang tak nak terikat. Diorang nak ada beberapa perkara-perkara yang diorang sendiri tentukan. Contohnya dari segi isu immigration. Sebab tu kalau korang pergi Sarawak dan Sabah, kena pakai pasport. Kan? Saya pernah cakap dia tu kan. Ini dia, kuasa autonomi. Okay. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab 4 hari tu, sistem persekutuan Sabah dan Sarawak adalah kuasa immigration adalah di bawah negeri. Khas special untuk Sabah dan Sarawak kan. Okay. Okay. So, kat sini So, 1 markah kat sini. So, apa cadangan dia apa? Kuasa Sabah dan Sarawak ada kuasa autonomi dan jaminan khas. Okay, 1. Huraian dia yang mana tak boleh dipinda atau dibatalkan. Wow. Oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia Tanah Melayu. Kalaulah kerajaan negeri Sabah atau Sarawak tak memberi kebenaran. So ini markah kedua. So poin nombor 3 dia ada 2 markah So di sini saya nampak satu benda guys. Lord Cobalt atau Suruhanjaya Cobalt ni berjaya dapat satu informasi yang sangat penting. Apa sebenarnya Sabah dan Sarawak nak. Apa yang rakyat dia nak. Okay, diorang boleh join. So apa 2/3 ni sokong tau. 2/3 maksudnya dah lebih separuh, dah majoriti dah. Sokong. Okay. Dan mereka bersedia untuk mengikut perlembagaan Tanah Melayu masa waktu merdeka. Tapi ada syarat-syarat ini dia, nombor 3 ni. Okay. Jadi bersedia guys untuk kalau tak keluar esei 8 markah, mungkin boleh keluar 4 markah, jadi bersedia. Dari segi nama, ahli anggota dia, dari segi tugas dia,
dan dari segi apa laporan dia. Okey. Yang paling penting kuasa autonomi ni yang mana diorang nak kuasa autonomi tak boleh dibatalkan sampai bila-bila. Sampai sekarang kalau awak tengok Sabah dan Sarawak ada kebebasan mereka. Okey. Okey, last. Okey, jawatan kuasa antara kerajaan. Okey. Tengok sini Okey. Ini yang paling penting sebenarnya. So ini adalah langkah terakhir. Ini langkah terakhir para pelajar. Daripada laporan Suruhanjaya Kobok tu, okey, kalau tengok dia orang buat ni bila dia buat, okey, Januari 62. Okey, dan pada hujung Ogos 62 ni, lepas Suruhanjaya Kobok dah bentangkan laporan, dah hantar kepada Tanah Melayu dan British, akhirnya tahulah apa kita nak buat. So kat sini barulah boleh sediakan rangka perlembagaan. Daripada rangka ni lah barulah mereka boleh letakkan apa yang Sabah Sarawak nak. Barulah mereka boleh nak adjustkan Sabah Sarawak macam mana situasi Sabah Sarawak nanti. Dan benda ni diorang akan buat draft, satu salinan, orang panggil salinan lah yang sebelum final. Draft ni macam satu bentuk salinan sebelum final diorang akan bentangkan nanti kepada Sabah dan Sarawak dan British. Dapat persetujuan barulah diorang boleh barulah boleh join, barulah boleh buat gagasan. So diorang kena buat benda ni. So jawatan kuasa kerajaan ni kalau tengok sini menyediakan rangka perlembagaan membentuk keperluan negeri kita Sabah Sarawak. Nampak ni tujuan utama JK ni tajuk dia jawatan antara jawatan kuasa kerajaan ni, siapa yang terlibat lah kita tengok sebenarnya. Siapa yang ada kat sini sebenarnya? Korang tengok siapa yang ada dalam ni? Kerajaan British, Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. So empat-empat ada ni. Okey. Tapi saya tak faham kenapa Singapura tak ada. Tak apa, kita abaikan. Okey Sebab ini mungkin pasal isu Sabah dan Sarawak. Jadi mereka tak masukkan Singapura. Sebab Singapura dah settle dah isu dia. Okey. Sekarang ni sebab apa? Sebab Sabah dan Sarawak masih lagi wujud penentangan. Kalau kita tengok balik reaksi Sebab tu saya nak sediakan carta ahli tu. Carta ahli tu nampak sebenarnya waktu ni Sabah tengah buat penentangan tau sebenarnya. Sabah ada satu geng-geng Brunei dan juga Sarawak menentang orang mencabar pembentukan Malaysia. Jadi kita nak betul-betul nak bagi rakyat Sabah Sarawak faham. Kita nak bagi sebenarnya, nak terangkan sebenarnya niat kita betul. Kita nak bantu sebenarnya, nak bagi win-win situation semuanya. Dan saya kat sini saya perasan Brunei tak ada kaitan langsung dalam kita punya perbincangan. Sebab tak ada nyatakan bilakah Brunei tarik diri. Tapi memang Brunei tarik diri last minute. Walaupun kalau ikut reaksi Brunei dia bersetuju. Pada asalnya sebahagian Brunei dia setuju. Tak apa. Kita teruskan pasal kita abaikan pasal Brunei dengan Singapura, kita fokus kat Sabah dan Sarawak. Sebab ini antara fokus sebab Sabah Sarawak peringkat pemimpin dah setuju, sekarang peringkat rakyat ni. So berdasarkan Lok Kobok ni, Suruhanjaya Kobok ni 2/3. Kalau boleh diorang nak bagi 3/3, dia semua sokong. Macam tu So diorang buat jawatan kuasa antara kerajaan. Buat rangka perlembagaan. So nanti rakyat Sabah Sarawak nampaklah specialnya diorang dalam gagasan Malaysia. So mereka takkan diasingkan, mereka takkan ditinggalkan macam tu so kali ni British terlibat juga. Not less down. Kita abaikan benda nama-nama ni, banyak nama-nama. Wakil Sabah bla bla bla. Jawatan kuasa kecil dia bla bla bla.